bebe dalam kan. So boleh ada ni ke? So kalau tak boleh tanyalah if let's say you all tak puas hati tadi. Okay. Alright, boleh tak ada bantahan Boleh. maksudnya uskut alamatur redha. Cakap bahasa Arab lah UIA kan. Diam tanda setuju saya cakap dalam bahasa Melayu Alright, okay. So tajuk yang diberi pada malam ini, tapi saya nampak adalah juga jejaka-jejaka Sado yang join. Alhamdulillah. Tahniah kerana datang untuk mendengar. I believe that it will benefit you as well bila you boleh jaga kesihatan minda isteri-isteri, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik perempuan kan. Sebab dikelilingi perempuan-perempuan kan. So penting tajuk ini benda yang memang dah biasa dengar. So saya suka untuk kata this is only sharing session. Kita just berpesan-pesan balik. Benda yang insya-Allah you all dah already know. Cuma kita enhance balik. Kita pesan balik. Alright. Okay. So tajuk yang diberi ialah stress and she. Bukan he. Unraveling the hidden health risk for women. Gapo nama rima tu? Kalau tanya tak. Gapo nama rima agak tu? Kemain lagi tajuk. Tajuknya basically nak keceknya, nak royak pasal stress and what is the effect of stress on women health to be specific. Women Okay, so I'm going to divide my talk into 4 parts. The first part, we're going to talk about stress and the stress hormone. So, kena kenal dulu. Apa itu stres. Kenapa Allah jadikan hormon-hormon stres ini? Kenapa? Kalau Allah cipta tu mesti ada sebab. Mesti ada kita kata faedah, kebaikannya. Right, and then part 2, lepas kita kenal tu, kena tahu pula bila prolong stres ni ada efek tak? How stress affect our health? And then the last part, bila dah berkenalan semua, dah tahu kesan dia apa semua, macam mana pula kita nak cope and how to boost the happy hormone. Kita going to talk about hormone stress hormone together with the happy hormone, insya-Allah. Alright, okay, first, stress and the stress hormone. So the definition of stress. Okay, the term stress refers to psychological tensions or strain, which is the uncomfortable emotional and bodily response to stressful situation. Okay, this is the definition of stress. Perceive stress lain pula maksud dia. Letak banyak-banyak nanti pening pula malam ni. Dah lah bukan malam minggu, weekdays kan. Okay, alright. Tak boleh bergerak dah saya punya slide. Semua dia. Mentang-mentang saya kecek Kelantan, dia dah hang dah. Is my slide moving? Is my slide moving? Okay, alright. Alright. Okay, so basically, stress and 3 major stress hormone. Ada 3 major stress hormone. Okay, people are experiencing stress when they feel threatened physically or psychologically. So kita hanya akan merasa stres apabila kita rasa terancam. Terancam dari segi fizikal ataupun psikologikal. Apa contoh terancam dari segi fizikal? Siapa boleh bantu saya? Apa contoh keadaan yang kita rasa threatened physically? Who want to help? Who want to give me an example? Aku tak makan malam lagi ni. Okey, terancam secara fizikal ni, contohnya, kita jalan-jalan tiba-tiba nampak anjing liar. Anjing liar kan. So bila tengok anjing datang, anjing ni datang dekat dengan aku ni nak kejar ke nak gigit ke benda. So tu kita kata terancam dari segi fizikal. And how about when we feel threatened psychologically? Kalau as student, tiba-tiba masuk kelas, lecturer cakap, okay, today we are going to do the pop quiz. Alamak, tak study, dah lah tak faham lagi topik ni. Tu you rasa terancam psychologically. Sebabnya, you tahu, you tak boleh perform. Kalau tak perform, nanti affected you punya CGPA. Kalau affected CGPA, nanti mak tidak, mak kurangkan wang saku, contoh kan. Alright, itu keadaan bila kita kata terancam secara psychologically. Okay.
when they wonder if they can cope with the demands of their environment and when their heart pounds and their stomach feel queasy. Okay, so 3 hormon stres ni, yang pertama ialah adrenalin atau kita panggil juga epinefrin. Okay, saya bercakap hari ni berkenaan dengan hormon stres dari konteks psikologi ya, bukan dari aspek ubat bius ke anestesiologi dia lain. Okay, alright. Tapi typically inilah hormon-hormonnya. Okay, alright. And then the second stress hormone ialah noradrenaline or norepinephrine. Kalau ada anak perempuan, cantik nama noradrenaline. Tapi tak payahlah nak bagi nama noradrenaline. Nanti stres anak tu sepanjang hayat. Okay, alright. And then the last one ialah cortisol. Okay, so kita akan talk about this one by one. The first one, adrenaline or epinephrine, commonly known as the fight or flight hormone. Okay, kita panggil hormon lawan atau lari. Kenapa kita panggil hormon lawan atau lari? Okay, pasti kita bincang. Okay, it's largely responsible for the immediate reaction we feel when we stress. By the time kita rasa terancam je, tengok tadi saya bagi contoh, tengok anjing teriak, anjing, terus adrenaline rush. Adrenaline rush ni bukannya takat tengok anjing, tengok bola gol pun gol tu kan. Tu pun dah kira adrenaline rush. Stress hormon keluar. Aku tak stres, aku excited. Bola. Tapi itu Allah jadikan macam tu. Nanti kita ni kenapa cipta ni. Alright? And sign of is being released, tanda dia dah adrenaline rush ni, your heart is pounding. Jantung akan berdegup lebih laju daripada biasa. Your muscles are tense, urat saraf tegang. Your breathing faster, nafas pun lebih laju. And your pupil enlarge. Anak mata membesar dan juga ada juga setengah kes sudah start berpeluh-peluh. Tu tandanya adrenaline rush. The first stress hormone keluar. Okay, sikit lagi keluarlah pula second stress hormone. Second stress hormone ataupun noradrenaline, norepinephrine is the primary role. The primary role is like adrenaline. Dia sama macam adrenaline juga as arousal sebagai pembangkit. Right? It's make you become more aware, awake and focused. Noradrenaline ni bila dia keluar, dia akan buat kita jadi lebih berjaga-jaga, lagi fokus. Ingat keyword noradrenaline ni dia buat kita jadi alert, aware. Okay. So, kenapa saya highlight alert, aware tu? Okay. It also helps to shift blood flow away from areas where it might not be crucial, like the skin, and towards more essential area at that time, like the muscle, so that you can flee the stressful scene. So, bila noradrenaline ini keluar, dia akan menyebabkan pengaliran darah pergi ke tempat yang kritikal saja waktu tu, which is bawah muscle, supaya kita ada tenaga untuk escape, untuk lawan keadaan yang kita rasa terancam tadi. Dan dia tidak pergi ke tempat yang tidak penting, tidak kritikal waktu tu, which is bawah kulit. Sebab tu bila kita terkejut, tengok hantu, terkejut, tengok ular, tengok anjing, kulit kita, muka kita nampak pucat. Pucat, urat saraf semua tegang ni, dah ready nak lompat tu, terbel kata dem dah, nak lari daripada anjing tu. Okay, so bila you nampak ada kawan tegur kan, nampak pucat lah, tu kita dah boleh tahu lah tu tanda-tanda stres, adrenalin dah tinggi. Okay, alright. And then, lama sikit kalau masih lagi stres, barulah dia move to the second phase of stress level, barulah the third stress hormone keluar. The third stress hormone ialah cortisol. So, cortisol ni dia buat apa? It prepare the body for physical danger by releasing glucose into the bloodstream. It improve the brain use of glucose. So, cortisol ni bila dia meningkat, bila dia dilepaskan, dia akan menyebabkan peningkatan aras gula dalam darah. Kenapa? Supaya otak ni boleh gunakan untuk berfikir. Cara macam mana you nak escape daripada keadaan yang terancam tadi, keadaan yang stres tadi. Okay. It also curbs bodily function that are not essential in emergency situation. Tapi kena ingat, bila kortisol ni keluar, ada benda yang berhenti, yang stop. Contohnya apa? Such as the immunity kita ni stop sekejap. Digestive and reproductive system.
Okay. So, maksudnya apa? Bila prolong high cortisol, bila kita prolong stres, asyik duduk stres je. Semalam gaduh dengan jiran, hari ni gaduh dengan bos, esok plan nak gaduh dengan kelik pula. Kaki gaduh contoh kan. So cortisol tu macam anak je, straight je. So waktu ni bayangkan imuniti you dah stop. Sebab tu orang yang kerap stres, dia mudah jatuh sakit. Kalau seminggu dah you all tak BO. BO tu apa? Berak. Bahasa mudah dia kan. You kena check. Ataupun period you dah lewat seminggu. Kan? Lewat seminggu haywire period. This is because of high cortisol level. Okay, so prolonged high cortisol could lead to heart disease. Sakit jantung. Obesity. Makan sikit je tapi naik berat banyak. Zengak. Cortisol ni lah tinggi ni. Makan sikit je. Pelik aku. Makan sikit je tak apa naik berat. Sebabnya kortisol tinggi. Gula kan, gula meningkat dalam darah tadi. And depression. Okay, sedih hari ni tak terus kena depression, Mac. Bukan gitu. Okay, dia sedih yang berkumpul, nanti you burn out, lama-lama baru dapat depression. Okay, alright. And interference with cognitive ability such as memory and learning. So for student, kerap lupa ke, study tak masuk-masuk ke, kena check balik. Adakah aku stres? So kalau betul stres nak buat apa? Alright? Okay. So dalam kata nak faham macam mana stres ni bekerja, understanding how the stress hormone respond for your life. Okay, kita tunjuk gambar rajah sikit. Ni Minah ni nama dia Alice. Alice ni nampak sangat pekerja hospital ke mana ni, pakai baju scrub lagi kan. So after office hours, Alice decided to go for a brisk walk at the park. Lepas kerja nak jogging. Kalau staff UIA mungkinlah jogging dalam UIA saja kan. Staff UIA Kuantan suka jogging ni kan. Sport komplek ada jauh berbenur. So pusing-pusing dalam tu sajalah. Tak apalah. Okay. So Alice ni nak pergi brisk walk. Tiba-tiba suddenly she saw a snake. Nampak ular. Cekang depan dia tu kan. So dia shock. Terkejut, adrenaline rush. Bila terkejut tu terus split second keluar adrenaline rush. Okay. And then noradrenaline pula keluar. Bila noradrenaline keluar ni muka dia pucat. Tengok ular abang malah pucat takut ni. Okay, masa semua kerah urat saraf semua dah tegang. So dia jadi lebih alert, aware. Noradrenaline buat dia jadi alert kan, berjaga-jaga kan. Memang sangat precautious whatsoever semua tu lah. Okay, lepas tu lama sikit cortisol pula being released. So bila cortisol keluar, releasing glucose into the bloodstream, barulah otak dia berfikir. Macam mana nak selesaikan keadaan nak menghadapi ular ni. So, ni yang kita panggil fight or flee. Okay, so kalau nak lawan, ada tak benda yang dia boleh gunakan nak lawan, nak pukul ular ni? So, kat situ ada kayu. Kalau nak lari, jalan mana yang paling selamat? Belah sini ke, ni ke macam mana? Okay, alright. So, bila dia dah decide, nak ambil tindakan yang macam mana, ular pun dah tak ada ataupun ular tu dah mati. Once she feels safe, the hormone also decrease. So turunlah balik all the 3 stress hormone tadi. Tengok cantik tak? Kenapa Allah ciptakan hormon-hormon ni? Bayangkan kalaulah si Alice ni tengok ular. Ular dulu kat sekolah belajar ular ni kategori binatang bahaya ke tidak. Tengah duk fikir tu kena patuk dengan ular. So jadi kat sini bayangkan kalau tak ada all these 3 hormone, kita tak survive. Okay, this is for survival. Tapi kalau berlebihan hormon-hormon ni juga can affected our life as well. Okay. Alright. So is it okay to feel stress? Okay, ketak ni nak stres ni. Tadi cakap Allah cipta hormon stres gini-gini ni. So basically ada 2 jenis stres. Kita cakap pasal banyak lagi ni. Tapi hari ni kita cakap 2 ni je. Okay. Yang pertama ialah you stress. You yang stres, bukan I yang stres. Okay, you stress ni is a stress that has a positive effect on you. Dia ada kesan positif kepada kita. Okay, and this stress pula is stress that negatively affect you, yang memberi kesan negatif kepada kita. Alright, kita bagi contoh. Right. People can experience eustress when they feel confident in their ability to solve a problem or cope with a situation.
So bila kita rasa kita mampu menghadapi sesuatu keadaan yang menekan tu, alright, dan kita tahu benda ni is a good thing, so it become a motivation for you. For example, your boss has given a task for you. You may feel stressed about it, but know that you will give your best to do it. Afterward, you might feel a sense of accomplishment or pride. Bos bagi kerja ni. Bos bagi kerja. Alright, so you berdapat tugas tu. Okay, alright, aku nak buat terbaik. Kok nanti kalau ni bos nampak bagus, bos belanja makan. Ataupun cepat nak naik grade. Contoh. Kan? Alright, so this tekanan memotivasikan you untuk perform, untuk jadi lebih baik. Okay, this is what we call as eustress. And how about distress? Occur when a person feel unable to cope or out of their depth. For example, kita bagi contoh yang sama, your boss has given a task for you, but this individual, you do not know how to do it and you do not want to seek help. Dah tak tahu nak buat macam mana. Sombong nak tanya kawan, tak nak tanya kan. Kau tidak tanyalah you punya colleague tu kan nak buat macam mana. Okay, kawan tu nak macam mana. You afraid that your boss might get angry. You may start feeling anxious or panic. Yelah dah tak tahu nak buat ni, nanti macam mana ni, dungdang, stres dah kan. Esok pergi ketat-ketat, kita anxiety. This is what we call as distress. Okay, negatively affects you. Right, boleh faham kat sini ya? Okay, alright. How stress affect women's health? Macam mana pula stres ni memberi kesan kepada kesihatan wanita? Hari ini saya cakap spesifik wanita. Tapi kalau ada lelaki-lelaki yang nak bertanya, boleh tanya. Tak ada masalah. Alright? Okay. Effect of stress on health. Okay. Yang pertama ialah skin problem. Naik jerawat. Kalau tiba-tiba break up teruk. Rupanya tengah nak exam. Kan ada deadline, habis muka. Macam saya ni dah tak ada jeragat, bukan sebab ni jeragat je pula sebab tua kan. Jeragat tu tak boleh nak kata lah sebab memang dah tua, dah menghadapi lah aging factor. Okay, so kena tengok balik. Adakah jerawat-jerawat batu yang keluar tu disebabkan kortisol yang tinggi? Alright, and then the second is obesity. Macam saya cakap tadi lah, makan sikit je tapi berat naik gerbang-gerbang. Tak berhenti-berhenti berat naik. Okay. Alright, and then digestive system. Seminggu tak pergi buang air besar. So kena check. Ataupun you ada rasa butterfly in stomach. Apa semua tu basically is because of cortisol. Cognitive problem. Lupa. Alamak, kunci rumah tadi tak mana? Kunci kereta. Kalau kerja gini kan, alamak kunci kereta. Padahal duduk dalam ni, dia gantung kat leher dia. Cari dalam poket. Cognitive problem. Alright. Low immunity, mudah jatuh sakit, gerak MC, bos-bos kena check. Apa dia ni gerak MC? Adakah you yang menjadi punca stresor dia sebab tu dia gerak MC? Kena tengok kena muhasabah pula. Okay, alright. Cardiac problem, sakit jantung. Ni biasa kerja nowadays banyak kita terima kes yang yalah masih muda tiba-tiba ada cardiac issue because of pressure at workplace one thing, mungkin pressure at workplace one thing, lepas tu balik rumah stres lain pula, berganda-ganda stresnya. Okay, boleh jadi isu juga. This is the effect of stress. Alright, depression. So depression ni macam saya cakap tadi, dia bukan one shot. Sedia hari ni esok dah being diagnosed. Dan orang yang berdiagnose pun basically only by psychiatrist or clinical psychologist. Saya sendiri pun tak boleh diagnose. Okay, walaupun kita belajar benda tu tak boleh. Not qualified to diagnose. Okay, so depression ni biasanya sedih yang berkumpul. Sedih yang berkumpul daripada you stress lah. Sedih kan stres kan. Okay, so sedih yang berkumpul lama-lama boleh menyebabkan depression. Those who have so many regrets biasanya yang hidup di masa lepas. Those who live in the past time senang untuk dapat depression. Okay, and then cancer. Alamak, stres boleh menyebabkan cancer? Ya ke? Okay, not indirect way. Kenapa saya kata not indirect way? Biasa kalau orang stres, dia buat apa? Lelaki kalau stres dia buat apa? Kat sini ada Brother Afi tak? Lelaki, kalau bukan Brother Afi. Lelaki kalau dia stres dia buat apa? Saya tak tanya orang perempuan, saya tanya orang lelaki.
Seorang perempuan boleh tolong jawab. Pokoklah dia faham sangat kan. Laki kalau dia sedar buat apa? Suara saya boleh didengar ke? Risau saya takut tak ni kan. Macam tak ada respon, macam cakap sorang-sorang je. Apa nak cuba? Ataupun moderator kalau ada dekat chat box sebab saya tak boleh tengok. Ni kan saya dah share slide ni. I cannot see the chat box. Laki kalau stres dia buat apa? Merokok. Merokok, yes, pandai. Orang terdekat tu merokok. Okay, lelaki kalau stres, dia merokok. So, banyak kerak merokok tu could lead to cancer. Kalau non-Muslim, mabuk todi. Kan? So, that behavior, coping, unhealthy coping to stress tu yang boleh menyebabkan cancer. Tu baru 2 contoh saya bagilah. Belum bagi banyak-banyak lebih-lebih takut. Ni pula. Okay, alright. Boleh faham And then, affect the reproductive system. Boleh menjejaskan organ reproduktif kita. Peranakan kita ni. Okay, kita akan cakap this topic specific after this. Okay. Another point is affect the meat production. Sorry, semua ni berkait dengan perempuan. Lelaki boleh juga, tapi lelaki tak ada meat production lah. So, ibu-ibu menyusu. Ibu-ibu menyusu badan ni. Okay, bila you stress, susu kurang kan? Susu drop kan? Okay, betul tak? Okay, hormon susu apa hormon susu? Ini saya tak sentuh pasal hormon susu tapi saya nak sebut. Hormon susu ialah prolaktin. Once you ada hormon susu, maksudnya you able to breastfeed your baby. Tapi untuk mengeluarkan susu ni daripada badan you, perlukan hormon oksitoksin. Oksitoksin ni hormon cinta. One of the happy hormone. Jadi bila you stress, milk production you drop. Macam mana nak tingkatkan balik? Sorry sebab saya chairman untuk breastfeeding support group UIA. Saya sentuhlah sikit saja nak promote kan. Orang Gombak tak ada yang ni. Kat Kuantan tu kita ada IAUM breastfeeding support group. Okay, so boleh affect. So that's why macam mana nak tingkatkan? Sekejap lagi saya bagi tahu. Alright. Okay, alright. Tadi saya kata spesifik untuk reproductive system. So kita kelas topik ni. Effect of stress on health to be specific untuk women, okay, affect the reproductive system. Okay, the first one ialah irregular menses. Okay, dia boleh menyebabkan period kita haywire. Lambatlah, dah datang dah kenapa macam ni? Cuba cek balik adakah you tengah stres. Okay, cortisol tu yang menyebabkan period you haywire. Alright, cuba tengok. Kalau nampak dekat sebelah kanan ni ada gambar perempuan mengandung. Perempuan mengandung tu nenek kita. Nenek kita yang dalam tu yang dikandungkan mak kau hijau. Okay, dan dalam tu baru kita. Alright. So kita nak cakap ni kenapa saya letak gambar ni? Okay, nak bagi tahu yang kita perempuan, orang perempuan, kita ada folikel. Okay, folikel bahasa kampungnya kita panggil telur. Perempuan ada telur. Bukan lelaki je ada telur. Telur lelaki kita tahu berapa kan. Koteng-koteng itulah yang dibawanya. Okay. Telur perempuan, folikel perempuan agak-agak ada berapa? Siapa tahu? How many follicle do we have? Okay. Orang perempuan, folikel kita berapa? Tahu tak? Who want to guess? Alamak, sebab ni online. Kalau fizikal boleh bagi hadiah kan? Kalau siapa jawab betul. Siapa nak cuba? Million. Okay, good. Nice try. Okay, boleh jadi tepat. Boleh jadi tepat. Kenapa saya kata boleh jadi tepat? Ada lagi orang nak cuba? Bagus sister tadi. Staff ke student? Jangan sebut. Yang jawab million tu. Okay, alright. Tengok Alright. Ibu mengandung ni, okay, kita tukar. Okay, itu adalah ibu kita. Ibu yang mengandung ni ibu kita. Yang dikandungkan ialah kita, perempuan. Okay. Sewaktu dalam kandungan ibu kita waktu dalam kandungan ibu kita, waktu tu kandungan itu berusia 5 bulan. Kita 5 bulan dalam rahim mak kita ni, waktu tu kita dah ada folikel. Kita dah ada folikel. So folikel waktu tu, waktu 5 bulan dalam kandungan ibu adalah sebanyak 1 ke 2 juta.
1 to 2 million. Banyak. Lelaki 2 je, kita 2 juta. Okay. And then mak kita pun lahirkan kita, mak kita beranakkan kita. Alright. So by the time our mother give birth to us, the left follicle yang tinggal dalam lebih kurang 500,000. 500,000 more or less. Setiap orang dia berbeza kan. Okay, kita bagi dalam 500,000. Dan apabila kita reach menarche, kita akhir balik puberty. Kita datang haid untuk kali yang pertama. Kalau dulu biasa orang datang period umur 12 tahun, umur 11 tahun kan, form 1, ada juga yang paling lambat form 3. But right now trend dah berubah, ada kita panggil early puberty, which is quite worrying lah. Kenapa saya cakap worrying tu? Tu kena slot lain lah pula. Okay, alright. Okay, so bila kita period kali yang pertama, okay, hanya daripada berjuta-juta, okay, sorry, waktu tu balance follicle yang ada dalam 200 ke 300 ribu. Banyak lagi, alright. Dan setiap kali kita period, daripada beratus ribu ni hanya 1 ataupun 2 sahaja yang dominant, yang boleh mature. Bila mature cukup masa first day period, ni sebab tu saya letak juga gambar rahim kat bawah ni. Okay. Betul tak? Nampak mouse saya. Okay, kalau boleh nampak ni. Okay. So, bila hari pertama period, telur kita, follicle ni, di bawah ni ovari kilang telur. Ini kilang telur. Ni cervix. Cervix. Boleh nampak arrow saya ini rahim tapi ni dia buat keratan rentas macam ni. Kita ada 2. Ini fallopian tube. Fallopian tube, ini fimbria yang memegang ovari. Kat sini telur. Ni dia tunjuk bulat ni. Actually kita ada 1 ataupun 2 saja yang dominan. Telur bila day 1 dia akan start membesar. Kita perlukan hormon FSH, follicle stimulating hormone, supaya follicle ni akan keep growing. Bila besar, kau tengok ni yang besar, pada hari ke-14, dulu zaman belajar sains form 3, cikgu kata day 14 hari subuh. Hari subuh tu, hormon LH, luteinizing hormone akan memecahkan follicle ni, so that ovum kat dalam telur tu boleh keluar. Keluarnya, bila keluar ni, dia pergilah berenang dari sini ni, dia pergi berenang ke fallopian tube. Kalau ada suami, bersama dengan suami, sperm akan dilepaskan masuk ikut cervix sini. Vagina bawah ni kan, masuk cervix, os. Dia akan berenang masuk dalam rahim dan sperma ni dia akan masuk pergi ke fallopian tube, berjumpa dengan ovum di sini. Fallopian tube ni jadi tempat dating mereka. Tempat dating kita dulu. Kalau kat UIA tempat dating Patches Cafe. Kat sini tempat datingnya fallopian tube. Sebab tu kalau perempuan yang fallopian tube dia block, dia tak boleh mengandung secara normal. But not to worry, kita ada advanced technology sekarang boleh buat bagi tabung uji. Because kita shortcut. Tak guna dah fallopian tube ni. Right? Okay, kenapa saya cerita ni? Dekat sini point nombor 2 ialah arrested growth of follicle. Jadi saya katakan bila you period, telur ni akan membesar, growing and then dia pecah. Bila you stress, telur ni tak membesar sayang. Dia arrested. Memang gitulah. Sebab tu you tak datang period. Macam mana nak period? Sebabnya tak pecah. Bila tak pecah, tak adalah yang pergi menempel dekat dinding rahim. Okay. Arrested growth of follicle. And then the third one ialah empty follicle syndrome. Telur, follicle tu dalam dia kena ada ovum. Kalau tengok gambar yang ni kan, yang bulat ni, dalam dia biru sikit tu, itu adalah ovum ataupun usat. Itu kita punya benih. Benih yang diperlukan untuk persenyawaan. So kalau stres, you punya follicle kosong. So those who plan to get pregnant, please manage your mental health properly. Kena manage emosi. Alright. And then
Failure of implantation. Dah lah telur kosong. Lepas tu apa pula ni? Failure of implantation ni. Alright. Kalau katakan bersama dengan suami, okay, ovum berjumpa dengan sperma suami dekat fallopian tube ni. Dekat fallopian tube ni kan. So bila disenyawakan, dia jadi embrio. Dia tak jadi baby lagi, baru jadi embrio. So bila jadi embrio tu, dia perlu bergolek-golek-golek masuk balik dalam rahim ni. Okay, sini rahim kan. Okay. Dan dia perlu melekat di endometrium. Endometrium ialah dinding rahim. Kena lekat kat sini. Tapi kalau katakan you tengah stres. Okay, you tengah stres. Hormon apa yang saya kata boleh menyebabkan kita jadi alert, aware tadi? Ingat tak? Apa nama stres hormon tu? Siapa ingat? Apa nama hormon stres yang buat kita alert, aware and focus tadi? Yang nama dia macam anak perempuan tu, tapi saya tak bagi namakan anak perempuan dengan nama tu. Noradrenaline kan? Tak perlu saya jawab lah kan. Noradrenaline. So noradrenaline ni, dia menyebabkan rahim kita jadi alert. Dia sama juga, bukan setakat rahim. Kalau kita stres pun, noradrenaline ni menyebabkan kita jadi alert, aware. So that's why orang yang susah tidur, kena check, adakah stres? Kan, bila orang stres ni dia susah tidur, dia ada sleep problem. Kenapa? Sebab badan dia jadi terlalu alert. Dia rasa insecure, tak selamat. Contoh macam kita kan, kalau kita pergi berjalan, pergi jalan duduk kat homestay, overnight dekat homestay kali yang pertama. Tak berapa nak lena tidur kan, baru je nak lelap mata, tiba-tiba bunyi kecek kat dapur. Kan, bunyi kecekang kat dapur tu, apa tu? Ada pencuri masuk ke? Ada kucing ke? Kan? Tapi kalau kita balik kampung, rumah mak kita, rumah yang tempat kita membesar, adik-beradik kita hempah pintu pun kita tak sedar kan, tak kisah sebab kita rasa very safe. So sama juga dengan badan kita. So bila noradrenaline ni tinggi, badan kita akan jadi too alert, too aware. Sama juga dengan rahim. Okay? Embrio tadi yang masuk ni, baru je nak implant kat dinding rahim ni, rahim tu jadi too alert, too aware, dia akan regard embrio tadi, anak kita tu sebagai benda asing. So dia akan kata, reject. Apa penceroboh ni? Reject. Auto reject. Okay, itulah failure of implantation. So you have to be careful. Benda ni selalu saya cakap dengan patient-patient saya, kalau dulu lah sebab saya dengan before this I'm with of medicine. Okay, saya dengan patient-patient yang nak buat bayi tabung uji. Alright? And then give birth to a premature baby. Okay, tadi kita kata kalau sebelum mengandung, untuk mengandung. Okay, kalau kata berjaya mengandung pula. Okay? Kalau berjaya mengandung, ibu yang tengah syarat mengandung, kalau stres, apa yang jadi pada ibu-ibu yang sedang mengandung ni kalau mereka stres? Apa jadi? Okay? So, peningkatan aras kortisol yang tinggi boleh menyebabkan kelahiran bayi pramata. Yes? Ada soalan ke? Dalam satu training, kalau kita training 2 hari, kita dapat 12 point. 12 point? Bolehlah. Okay. Alright, so give birth to a premature baby. Alright, okay, tu satu. Ataupun, satu lagi kondisi ialah boleh give birth to low weight baby. Bayi yang normal patutnya lahir pada usia kandungan selepas 36 minggu. Sebab tu kalau tengok EDT, 40 week kan, tarikh sepatutnya lahir bila tu 40 minggu. 40 minggu cukup tu sebenarnya kita kata 10 bulan. Sebab tu sebenarnya kalau dah masuk 36 minggu tu we consider as 9 months. Tapi kalau boleh 36 lebih. 38 tu barulah jantung baby dah cukup matang. Kalau lahir insya-Allah selamat. Okay? Tapi kalau lahir sebelum 36 minggu kita consider as premature baby. Dan berat bayi yang normal sepatutnya ialah atas 2.5 kg. Okay, above 2.5 kilo. So kalau bawah tu kita consider as low weight baby. Dan ada lagi satu kondisi, study saya is about ibu yang mengandung. Bila kortisol ni tinggi sangat, dia boleh menyebabkan bayi dalam kandungan ibu itu
terbantu tumbesarannya. That's what we call as intrauterine growth restriction baby, IUGR baby. So bapak-bapak, please pay close attention. Kalau isteri anda sedang mengandung, janganlah jadi punca stresor. Satu, okay? Kalau nampak dia stres kat tempat kerja, kena main peranan. Kalau tak, affect your baby. So baby IUGR ni dia ada kesan tak bila lahir nanti? Of course. Bayi IUGR, okay, bayi yang didiagnose IUGR waktu dalam kandungan ibunya, okay, bila dia besar nanti, probability for this baby to develop neurodevelopmental problem later on is higher compared to baby yang tak didiagnose dengan IUGR. Alamak, takutnya kan, ibu-ibu sekalian, kalau ada yang mengandung hari ini, jaga emosi. So, kalau dah jadi macam tu, terlambat dah ke doktor, tanya doktor. Sebaik tanya doktor, kau tanya kaunselor. Okay. Is there any modification that you can do? Ada. Allah kan selalu cakap, insya-Allah setiap ujian ada cara nak selesaikan, ada cara kita nak hadapinya. So, ibu yang IUGR ni, dia kena tahu dia apa cara yang kita nak buat ialah kalau boleh, susukanlah anak kita dengan susu ibu. Dengan susu ibu. Kenapa dengan susu ibu? Sebabnya epigenetik bayi IUGR ini masih lagi boleh diubah dalam tempoh 2 tahun selepas dilahirkan. During dia punya postnatal period, kita kata. So bila bagi susu badan, biasa kita peluk anak kan? Kita peluk anak, kalau yang pump pun kita bagi ni kan? Direct feeding tu, bila kita peluk anak, jantung kita dengan jantung anak selari. Jantung kita ni adalah the first sound yang anak kita dengar dalam lahir. So dia jadi tune. Dan anak, kalau kita stres pun anak kita tahu kita stres apa semua kan? So anak tu, bila kita breastfeed, through bonding and breastfeeding boleh mengurangkan risiko neurodevelopmental ni. Neurodevelopmental problem such as apa? Speech delay. Saya sebut speech delay je. Ada orang tahu kan neurodevelopmental problem apa. Okay, sebab sekarang sangat banyak kes-kes ADHD, autism which is still unknown factor. Tapi kita boleh cuba kurangkan this high risk. Dan juga baby IUGR pun probability untuk didapat mental health issue later on bila dia dewasa pun tinggi. So that's why ibu susukanlah anak-anak dengan susu ibu. Bapak-bapak memang susu daripada ibu. Tapi tanggungjawab dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Baca sampai habis. Jangan baca separuh sahaja. Ibu tu hak ibu untuk susukan anak dia dengan susu ibu. Tapi tanggungjawab bapa ialah menyediakan makan pakai ibu. Nak menyusu ni, susu daripada badan kan, sediakan makanan yang berzat untuk ibu. Sediakan pakaian yang sesuai supaya ibu selesa nak susukan anaknya. Tanggungjawab ni, dalam Quran bukan saya cakap, Allah yang cakap. Alright? Bebe pula kat sini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Okay, alright. Boleh faham kat sini just nak cakap tu je. Dah terdi. Okay, so that's why itu yang kita boleh buat. Nak susu pun tak boleh stres pula kan. Alamak, banyak pula isu. Okay, alright. So kita move to coping mechanism and how to boost happy hormone. Dah bercakap pasal stress hormone, kita cakap pasal ni pula. Okay, what is coping mechanism? Coping is defined broadly as an effort used to minimize distress associated with negative life experiences. Coping mechanisms are the tactics that people use to deal with stressful situations. Managing your stress well can help you feel better physically and psychologically and impact your ability to perform your best. Sebab tu kita kena belajar coping. Okay, bila you belajar coping, ada stres pun kita tahu macam mana nak manage. So bila kortisol tu naik, dia boleh turun balik. Semua all the hormone turun naik. Kita hidup ni, selagi kita hidup kan, dia kena gini. Macam ECG machine kan. Kalau straight je, tu tanya kau mati. Sebab tu selama mana kita hidup, selagi itulah Allah akan uji kita. Ya? Sebab tu kaunselor tu, bukan tak pernah stres. Semua kaunselor dekat CCSC tu stres. Dekat CCSD Kuantan ke, kat Gambang ke, kat mana-mana, semua stres. Tak ada maknanya. Cakap pandai. Sebab tu inilah waktunya nak praktis. Berjaya ke tak nak praktis coping kan. Sebab tu,
Belajarlah sebanyak mungkin coping mechanism in order for you untuk manage your stress. Dia kadang-kadang satu coping teknik tak sesuai dengan you. Orang ni dia punya coping macam ni, orang ni macam ni. Berbeza-beza. That's why we have to learn. Okay? So coping style. Basically ada 3 coping style. The first one ialah problem focus coping. Then emotion focus coping. And then avoidant coping. Okay, we go one by one. Kita ada assessment untuk measure what type of coping yang you all boleh gunakan. Okay, iaitu brief code. Okay, basically dalam brief code ni ada domain yang kita measure. Kalau anda problem focus ni, orang yang problem focus ni sama ada dia menggunakan active coping. Nak selesaikan masalah tu, dia try. Try and error. Yang ni bila buat jadi tak? Yang ni jadi tak? Banyak kan? Tak, bila try ni tak selesai masalah, cuba yang lain pula. Okay, tu orang yang jenis menggunakan problem focus bila menghadapi sebarang masalah. And then use of informational support. You tak boleh nak selesaikan masalah tu, cari siapa yang pakar. Pergi jumpa kaunselor. Pergi jumpa brother Afi. Pergi jumpa sister Nadia. Sister Amira. Paling besar bos brother Saiful. Teruk pergi brother Saiful. Teruk kan. Nampak sangat orang besar-besar. Okay. Alright. So, cari. Kalau kata ada masalah financial, you go to AKPK. Siapa yang pakar dalam bidang tu, you tanya. Okay. Use of informational support. And then positive reframing. Positive reframing ni, you cuba tengok situasi you tu dalam sudut pandangan yang berbeza, yang lebih positif. Benda ni jadi aku diuji sebab Allah nak tengok aku punya apa kekuatan. Allah uji aku macam ni nak suruh aku pandai. Contoh kan. Alright. Okay. And then the last one ialah planning. So bila kita menggunakan problem focus, kita rancang macam mana kita nak selesaikan masalah kita. Alright. This is under problem focus. Bahawa emotion focus pula ialah emotional support. Biasa perempuan dia banyak suka guna this coping kan. Bila ada masalah, tadi kawan nak cerita dengan kawan baik ni, ada bawang ranger. Contoh kan, Jaja, ya Allah, tadi kan aku jumpa mamak tu menyampahnya. Dah kawan you dengar, ya ke? Lepas tu kau buat apa weh? Kan, emotional support. Bila you cerita tu, kawan you tunjukkan dia punya support tu kan. So you rasa relief. Tapi kalau you cerita kawan you buat tak dengar, Ja, tadi kan aku nak cerita dengan kau, dengar weh, dengar weh. Benda nak kerja ni. So kita tak dapat emotional support tu. So dah tak ni sangat dah. Okay, alright. So itu kepentingan emotional support. Acceptance. Kita terima masalah tu, ujian tu dengan hati yang reda. Senang tak nak accept bila diuji? Bukan senang. Sebab tu acceptance ni pun kita consider as part of the terapi juga. Sekarang susah nak terima. Lebih lagi sekarang ujian pelik-pelik. Ujian berat-berat. Okay. Cuma kita make fun of it. Aduh lah ya Allah, jadi begini. Jarang orang guna humor, but this is part of the emotion focus juga. Sometimes we want to entertain ourselves. Okay, venting. Lepaskan. Aku stres ni, ngamuk. Balik memecok. Kata balik memecok tak. Tekong bara, gedebung-gedebang, melayar, terbang, habis semua benda. Okay, tu venting out. Okay. So, ni ke tak macam ni? Sebab tu kita tak kata dekat coping ni ada yang the best ke apa semua. Dia tengok keadaan. Sometimes boleh venting, tapi how? How is the proper way to venting out? Macam mana? Okay? Self-blame. Menyalahkan diri sendiri. Benda ni jadi sebab akulah bodoh gini. Tu pun sebenarnya dia menggunakan teknik emotion focus. Sometimes we can use the teknik self-blame, tapi kadang dia akan jadi lain bila dia dah ada negative consequences. Alright, religion. Okay, sebab tu religion regardless what type of religion you are, okay, religion memang ajar untuk buat baik semua. So that's why kalau ada ujian apa semua, kita kena sabar, kita kena ni, banyakkan berdoa, banyakkan semayang, tambah lagi amalan. Begitulah. Alright, and then avoidant. Bawa avoidant. Okay, avoidant ni can be unhealthy. Emotion focus pun ada yang unhealthy, but avoidant ni can be unhealthy, can be healthy. Tempat mana tu? Tadi dia cakap First one, self-distraction. Ada problem, tak nak fikirlah. You self-distract yourself. How you self-distract? Kalau perempuan, online shopping. Kalau tidak makan ataupun tidur. Kan? Alright. So bila you buat macam tu,
Kalau tidur, bangun balik tu masalah selesai tak? Masalah still ada dekat situ, tak settle, tapi you able to forget about your problem for a while, kan? Dan self distraction pun ada dalam terapis juga actually. Okay? Denial. Tak boleh terima hakikat. Mana ada, dia tak putus dengan aku, dia saja je nak jauh, dia tak break pun. Tak boleh terima hakikat dah clash dengan power. Contoh kan, ada few things dia tak boleh terima ni kan. Still in denial phase. Bukan senang kadang-kadang benda ni saya bagi contoh mudah, tapi kalau denial ni sometimes bila anak kita being diagnosed dengan sesuatu ataupun kita sendiri being diagnosed dengan sesuatu, we are in the phase of denial. Okay, sebab apa? Kita tak nak fikir masalah tu. Tapi benda tu ada still kat situ. Alright, and then behavioral disengagement. Totally berhenti daripada buat benda tu. Can be good ataupun tidak. Berhenti merokok. Tu good one lah kan. Alright. Okay, substance abuse. Jadi kita masalah, ada orang, apa dia? Overdose, okay, atau tak overdose pun, mabuk toli, consider kan, merokok banyak, benda-benda ni lah. Okay, so this part very okay, type of coping style. So under problem focused coping, helpful when you need to change your situations, perhaps by removing a stressful thing from your life. Okay, so bagusnya bila kita menggunakan problem focus ni, settle lah masalah. Bila kita dah ni plan, kita rancang kan, we look from the positive side, positive framing tu kan. Okay, kita tanya orang tu, orang yang lebih pakar, use informational info kan. Okay, so settle. Tu bagus untuk that situation. And emotion focused coping, helpful when you need to take care of your feelings when you either don't want to change your situation or when circumstances are out of your control. Jadi kita nak marah kan, kita lepaskan. Rasa relax tak? Yelah, kan nak marah, you keluarkan semua, relax. Tapi you jadi zalim pada orang yang you lepaskan kemarahan tu. Tak pasal-pasal nak kena marah kan. Padahal kita nak marah kat bos. Tapi balik ke rumah, kita lepaskan pada anak-anak. Okay, cuba kita helpfulnya itulah kita ni kan. Kita cerita dengan kawan pun sama kan. Cerita popeng-popeng dengan geng bawang Rangers kita. Lepas tu khabar-khabar, lepas tu bawang Ranger kita pergi kita ke orang lain. Memang kita rasa release lepas tu dia macam mana. So that's why bukan kata tak boleh membawang. Carilah pick your own good onion. Bawang Rangers yang boleh dipercayai, yang boleh bagi support, emotional support tu bukannya pergi menyebarkan aib you pula selepas tu. Right? Avoidant coping. Helpful when you need to get immediate result by distract yourself. Ignore the problems or not to worry or deal with your stress. Okay? Macam cakap tadi lah. Kalau tidur, memang dapat immediate result. Tak fikirlah. Tak perlu nak fikir benda-benda tu kan. Tapi bila bangun, ada lagi masalah. So remember, there isn't always one best way to proceed. Instead, it's up to you to decide which type of coping skill is likely to work best for you in your particular circumstance. Okay, tengok. Dalam keadaan macam ni, perlu problem focus. Dalam keadaan macam ni, kalau contoh kan, you dah rancang dah ni. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Contoh apa benda? Duit gaji tak cukup. Gaji lambat lagi. Nak tunggu 25 hari bulan. Hari ni baru 14 hari bulan. Duit tinggal apa 100 je. So you rancang. Hari ni nak kena guna berapa? Sekali makan berapa. So you dah rancang. Alright, I will proceed. Aku duduk fikir balik, ya Allah, risaunya hati ni, kau takut tiba-tiba tayar bocor nak kena ganti apa semua kan. So in order for you untuk melupakan tentang kemungkinan-kemungkinan tu, boleh guna distraction, boleh guna avoidant coping. Apa teknik-teknik avoidant nanti kita bagi tahu. Alright. So example, kita bagi contoh keadaan dekat sini. Kalau saya terlalu ni boleh stop me kalau ada soalan Okay, alright. Giving a presentation. You've been invited to present in front of large group. You were so flattered and surprised by the invitation that you agreed. But as the event approaches, your anxiety skyrockets because you hate public speaking. Orang invite bagi talk, contoh kan. Seronok ni, excited. Lepas tu dekat-dekat nak dengan present tu, mulalah debor dugong. Sama saya mungkin sebut debor dugong, debor itik. Macamlah debor-debor ni kan. Alright. So kalau orang yang menggunakan teknik problem focus coping, okay, apa dia buat? Dia akan, you decide to get a friend who good in public speaking to
to help you learn how to write a good speech and how to deliver it confidently. Cari kawan yang pandai dalam public speaking ni. Okay. Cari aku nak tulis macam mana, aku nak cakap macam mana. Seek advice from him or her. And then you practice giving your speech in front of other few friends so you will feel better prepared to step on stage. Supaya you dah prepare. You dah practice dulu kan. Bercakap depan kawan macam ni. Kalau jadi macam ni buat apa ni apa semua. Itu orang yang problem focus. How about emotion focus coping? Orang yang menggunakan teknik ni, you tell yourself that you can do this. You practice relaxation exercise whenever you start to panic. And you remind yourself that even if you're nervous, no one else is even likely to notice. So you practice. Kalau orang emotion focus ni, dia practice relaxation technique. Dia buat relaxation breathing ke, apa teknik relaxation lah. Dan dia yakin yang kalau dia nervous pun tak ada orang percaya, tak ada orang sedar. Okay. Kalau orang yang bagi speech, you perasan tak kadang-kadang dia berjalan banyak. Dia tak duduk statis tempat je. Kenapa dia pergi? Bring back and forth. Gimari. Oh, pening tengok hidup jalan. Kenapa begitu? It's because of adrenaline rush. Bila adrenaline you banyak kan, energy you penuh ni, you perlu berjalan untuk release dia. Sebab tu, kalau kata you nervous ada presentation, boleh pergi exercise kejap. Gilah jumping jack dulu ke, nak nopak ke, nak jalan katok ke, ikut mung lah. Macam-macam mana pun, biarkan you berpeluh sekejap so that adrenaline tu boleh keluar. So, bila you dah tercungap-cungap tu, you akan practice relaxation breathing. Dah tercungap kan? So, try untuk control balik. Bila control balik tu, barulah oxygen can supply enough to the brain. Okay, that part of brain yang shrunken, saya tak cerita pula balik. Okay, barulah buka balik and then you able to relax. Kayak gitu tipsnya. Paling ramai lah student melompat luar kelas sebelum presentation nak gerbang buat jumping jack. Buat apa gitu tu. Dok, Sister Siti Khadijah dari Kuantan tu ajar nopak madam. Kabur gitu pula ke lecturer dia. Alright? Okay? Okay, taking control of your happiness. Okay, yang ni apa slide saya tak nampak ni sangat. I think ada ni ke. Alright. Actually, it has been estimated that our happiness is determined by sebenarnya kebahagiaan kita ni ditentukan oleh 3 elemen ni. Okay, 3 elemen ni. Yang pertama, 50% being determined by genetic factor. 50% kebahagiaanku ditentukan oleh genetik. Macam mana tu? Okay. Islam, tengok agama Islam ajar kalau kita nak berkahwin, nak cari pasangan, apa ajaran Islam yang pertama yang dititik beratkan? Kena cek dulu. Dan keturunannya. Kalau hok tengok duk gewe tu, if you have boyfriend, kena siasat tanya, bang, keturunan abang ada keturunan gila tak? Kan? Tapi cinta itu buta, abang ada skizofrenia pun. Okay, this is not to stigmatize. Boleh kahwin tak ada masalah, tapi you kena prepare yourself, kena tahu macam mana nak handle. Why? Because of probability it will pass to the next generation, to your baby, to your kid is there. 50%. Okay, sebab tu kalau parent baran, anak mungkin ada baran juga. Kalau yang ada depression kat dalam mengandung, dia boleh jadi meroyak, postpartum, psikosis, banyak inilah. Kita kata 50%. So bila 50% ni, kita tak boleh nak ubah. So takkanlah memang dah kebahagiaan aku dah hancur. Nanti sekejap tak habis lagi orang cakap ni kan. Okay, alright. 10% pula is by our life circumstances. Apa yang jadi di sekeliling kita. Nak datang kerja tiba-tiba tayar pancit. Tayar motor pancit. Nak datang kerja tiba-tiba ada orang langgar bumper gergeng. Benda tu boleh kontrol tak? Kita bawa elok dah elok tiba-tiba orang bengong. Itu okey. Orang bengong main langgar kita gerbong. Habis keluar duit, aduh stresnya kan ada. Okay? So benda-benda yang terjadi ni kita tak boleh kontrol. Itu dah 10%. So dah 60% benda yang kita tak boleh kontrol ni. Alright, but relax. 40% kat bawah tu, 40% by our daily activities and other factors under our control.
You join masuk talk. Talk ni ada sebulan. Join dah semua kalau boleh. Itu yang 40%. Kita belajar cara cope dengan tazkirah dari ustaz. Ustaz ajar macam ni, kena sabar, something like that, apa semua tu. Itu 40%. Mak kita pesan tu pun 40%. So, benda input yang kita belajar dalam kelas, semua ni 40%. You decide. You nak happy ke tak? Walaupun 40% ni sebenarnya, ya Allah, 40% ni pun dah cukup dah. Tinggal kita nak gali ilmu tu saja. Alright? Okay? Boleh Happiness chemical. Tadi cakap pasal 3 major stress hormone. Ini kita cakap pasal hormon-hormon gembira pula. Ada 4 hormon gembira. Yang pertama ialah dopamin. Saya susun DOSE supaya senang. Dose. Please get your daily dose of happiness. Kita kata. Right, dopamin. Dopamin ni hormon apa? Dopamin ni adalah feel good hormon ataupun reward hormon yang memotivasikan kita. Alright, dopamin. And then second one ialah oxytocin. Oxytocin ialah love hormone. Hormon kasih sayang, hormon cinta. And then serotonin. Serotonin ni pula ialah mood stabilizer hormone. Hormon yang menstabilkan mood kita. Kalau mood haywire tu kita tengok. Serotonin tengah duduk cekek lah tu. And then the last one ialah endorphin. Endorphin ni hormon apa? Painkiller hormone ataupun physical mass pain. Pelik apa benda tu? Nanti kita cerita. Alright. Okay, get your daily dose of happiness. DOS kan? Dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin. How to get your daily dose of happiness? So, dopamine ni enable motivation, learning and pleasure. Yang membuatkan kita rasa termotivasi, nak belajar, rasa seronok. Dopamine feel good hormone, kita panggil feel good hormone. Give you determination to accomplish goal, desire and need. Yang buat kita bersemangat nak achieve target kita. By the time kita accomplish benda yang kita nak tu, yes! Yes tu mencanak keluar dopamin. Okay, alright. And then oxytocin pula. Give feeling of trust, motivate you to build and sustain relationship. Known as cuddle of love hormone, plays a role in bonding. Bila you tak ada kawan, bila tak ada kawan, datang kerja asyik seorang je, lama-lama oxytocin you deplete. Kan tak berkawan. Tu yang kita perlu hormon ni. Macam mana kita nak ni? Kita next slide. Right? And then serotonin. Feeling significant or important among peers. Penting untuk kita ada sense of belonging. Kadang-kadang kita rasa macam life is not worth living sebabnya kita tak ada sense of belonging. Aku rasa aku tak signifikan dalam keluarga. Itu tanda-tanda serotonin kita dah deplete. Come from accepting yourself with the people around you. Biasanya kes-kes depression, serotonin level sangat rendah. Sebab tu kita bagi antidepressant drug. Sertraline tu sebenarnya itulah serotonin. Tapi kalau tak nak ambil drug tu, ambil ubat tu nak buat apa? Pasti kita cerita. Alright? And then endorphin. Endorphin ni release a brief euphoria to mask physical pain. Ibu-ibu sekalian, ingat tak dulu waktu dalam labor room, dalam bilik bersalin, beranak, ataupun kat sini kalau ada nurse, ada tak you all jumpa patients yang contraction dia for instance like 7/10. Kalau 7/10 contraction cekak. Kalau kena contraction sakit orang lelaki minta kan nak katanya ada jumpa tak orang yang dalam bilik bersalin nampak macam kalau tengok CTG machine tu cekeng kan tinggi dia punya pain tu tapi nampak relax je. Yang ni orang yang endorphin level dia tinggi. You boleh belajar macam mana nak manage, macam mana nak nak tingkatkan endorphin ni. Okay. So, sebabnya dia keluarkan euforia untuk mengurangkan kesakitan fizikal tu. Pernah jumpa tak orang, pada you jalan, sisih gitu je sekali, dia aduh, sakit. Lah, tepuk sikit je, sensitif. Nak katanya, orang gini ni, endorphin level dia rendah. Ataupun kita cakap dengan orang lain, dia terasa lebih-lebih. Itu pun tanda-tanda endorphin dia rendah. Respond to pain and stress to alleviate anxiety and depression. Alright, kita tengok next. How deficiency affect us? Kalau kurang hormon-hormon ni jadi apa?
Kalau kurang dopamin, kita mulalah nak start procrastination. Buat kerja, nantilah bertanggung-tanggung. Nantilah. Kalau mak-mak ni bertanggung bab kerja rumah. Saya pun tak boleh nak ni lah, kata apa, apa, nak lipat baju contoh kan. Nanti tunggu weekend. Sekali dah bertimbung, lipat sikit, alah dah pengsan dah. Itu bukan tanda dopamin ni yang kita banyak komitmen lah. Pandai pula aku dekat diri sendiri kan. Right, okay, so procrastination tanda kita dah kurang hormon dopamin. Lack of motivation, sama juga, tak ada semangat nak pergi kelas, nak pergi kerja, ya Allah, it's a struggle for me. Okay, lack of motivation tanda kurang dopamin juga. Low self-esteem, low energy or fatigue, feeling anxious, feeling hopeless and mood swing. Okay, kalau tengok ni dia ada yang resemble, yang berulang dekat setiap ni, sebabnya hormon-hormon ni dia berkait rapat. Okay. Alright, serotonin pula. Bila kurang serotonin, overly sensitive, low self-esteem, panic attack. Dah. Mood swing sama, social phobia, obsession compulsion, insomnia. Susah nak tidur. Pun tanda-tanda dah kurang serotonin. Serotonin pula feeling lonely. Macam saya kata tadi lah, bila tak berkawan, rasa kalau Kelantan kata rasa kesik. Kan, rasa sunyi. Okay. Stress, lack of motivation, disconnect of relationship. Tak nak kawan, tak nak jumpa orang, nak duduk sorang-sorang je kan. Putuskan hubungan, ukhuwah dengan orang tu, dengan orang ni, because of tu tanda you dah, oksitosin you dah deplete. Okay, low of energy, of fatigue, insomnia. Endorphin pula boleh menyebabkan you jadi anxiety, depression, mood swing, aches and pain, sakit-sakit badan, sakit urat. Kalau orang tua sakit urat ni, tapi kalau yang muda, kita orang tua pun sebenarnya tu pun tanda-tanda jugalah stres. Okay, impulsive behavior, selalu buat benda terburu-buru. Tak lintas jalan, tak tengok kiri kanan. Nak shopping, main tekan je masuk kat takut bayar. Tiba-tiba tak boleh. Sebabnya impulsive behavior. Itu pun tanda-tanda endorphin. Okay, insomnia pun sama. Okay, so ini tanda-tanda bila dia dah berkurangan. Macam mana nak tingkatkan dia? How to increase the happy hormone? Okay, first, dopamin. Macam mana kita nak tingkatkan dopamin? How to increase the feel good hormone? Pertama, complete task. Okay, sebab tu saya kalau dengan student saya galakkan mereka untuk ada to-do list. Belilah kertas macam sticky note yang comel-comel, yang cute-cute tu. Okay, nanti tulis dekat situ, hari ni you rancang nak buat apa. Tulis dulu, lepas tu you tampal. By the time one task you dah complete buat, you tanda. Cak. Kan? Yes, dah siap basuh baju. Yes, dah lipat baju. Yes, dah kemas katil. Benda padahal wajib buat. Tapi you tulis juga. Kenapa? This is the easiest way untuk tingkatkan tu. Okay, complete task. Alright, and then listen to music. Dengarlah muzik kegemaran anda. Actually, dia ada certain music yang boleh influence you. Kalau sedih, dengar lagu sedih. Kenapa orang sedih dengar lagu sedih? Patutnya kalau sedih, dengar lagu happy. Tak. Kalau you sedih, you kena dengar lagu sedih sebab this is important to validate your emotion. So that you boleh lepaskan kesedihan tu kan. Dengar lagu ni, nak jerit, selok-selok jerit dengar lagu ni kan. Lagilah teringat ke X dulu, gerbang. So lepaskan. Okay, ini penting untuk meningkatkan endorphin. Endorphin tak tekan lagi, dah cakap pasal tu. Alright, listen to music. Okay, dengarlah basically lagu yang bagi impact pada kita punya mood ialah the song without lyric. Dengar lagu. Kalau dekat YouTube tu, lagu yang jenis macam ni basically yang 3-4 jam continuously tu. Okay, relaxation music, music for study. Kalau student bolehlah dengar music for study, music for ni bendanya biasanya dia akan buat kita punya brainwave tu tak fasa yang tenang. Okay, and then practice self-care. Setiap orang dia ada different self-care. Ada orang, apa self-care yang you all biasa practice? Masih lagi pun. Apa self-care yang biasa you all practice? Siapa nak bagi contoh? Apa contoh self-care?
Sorry, saya tak boleh baca chat. So, boleh ke moderator unmute dan tolong bacakan kalau ada chat-chat dekat ni? At least. Apa contoh self-care? Some of the Body participants said that shopping, take a shopping, long bath, take a long bath, body yes, betul. massage, Body massage, yes, correct. Kan? movie, Apa dia? movie and self-reward. Movie, tengok movie, yes, very good. Minum kopi, kan, mengopi sambil melihat hujan di luar. Gitu kan self-care. Ataupun hari tu saya ada student jawab, put on skincare. Dia self-care dengan put on skincare. Kan rasa bila main-main muka kan seronok, dimanjakan. Lagi seronok kalau ada orang yang buatkan kan. Saya malas sikit nak pakai skincare tu. Malam ni gerbang gitu je. Okay. So, benda-benda yang you sendiri suka apa. Tengah tu baca novel. Okay. Based on your own preferred self-care apa. Right. And then celebrate achievement. Habis lipat baju je padahal. Tapi yes, Mama berjaya lipat 4 bakul baju. Mama nak pergi buat kopi. You celebrate kan. Nak tunggu Papa belanja kopi Zeus tak belanja-belanja. Mama buat sendiri. Tak apalah. I want to enjoy the moment. Benda tu nampak simple kan. But actually, by practicing like that, boleh increase, boleh induce the dopamine. Okay. Alright. Seterusnya, oxytocin pula. Tadi ada cakap massage. Oxytocin ni sebenarnya cara untuk induce dia ialah melalui physical touch. Melalui sentuhan. Tapi sentuhan selamat. Sentuhan selamat sentuhan tak selamat. Instead of oxytocin yang keluar, bukan oxytocin keluar. Dia keluar cortisol. Adrenaline rush dengan cortisol. Okay. So, massage. Kan sakit urat dah. Ya Allah, sakit badan, sakit urat dah tua ni. Bestnya kalau pergi spa, bestnya kalau panggil makcik urut, mari urut. Kan tuku. Bestnya. Saya cakap tu masa ni nak massage tak. Okay. So, bila massage ni pun ada physical touch. Okay. Kita kenal makcik tukang urut tu. Okay. Orang pekerja dekat spa tu. So, ni pun boleh increase oxytocin. Ataupun, kalau PT lah nak pergi spa, spend time with the loved one. Spend time with your family. Okay, with anyone who's significant to you. Okay, ataupun play with pet. Tak dog family duduk jauh. Mainlah. Merah, jenis merah pergi membela. Bela apa? Bela kucing ke? Okay, bela sugar glider ke? Kelas kau bela sugar glider ke? Apa benda je. Main dengan pet tu pun actually okay, kalau tak ada pet pun, I believe dekat Gombak kan ada banyak kucing kan. So main dengan kucing tu, you gosok-gosok dia bunyi gerung. Bukan setakat dia yang ni you dapat oxytocin, dia pun dapat oxytocin juga. Okay. Ataupun kalau ada anak, hug our children. Okay, sebab tu ibu-ibu, bapak-bapak pun, kalau kata lepas balik kerja kan, anak datang nak peluk kita kan, walaupun mereka kalau lepas balik sekolah terbangunnya macam telur. Okay, peluklah. Peluk tu sebenarnya dia dapat oxytocin, kita dapat oxytocin. Reciprocal. Mungkin kita serabut, tapi bila kita tak faham underlying factor, apa dia punya benefit behind, so kita akan ni. Okay, alright. And then serotonin pula. Mood stabilizer hormone. Macam mana kita nak induce serotonin? Sunlight exposure. Okay, alright. Sebab tu kalau ada kawan yang berkurung dalam bilik, tak nak keluar, okay, and then you suspect ataupun you memang tahu kawan you ni ada depression, what is the easiest, the simple thing that you can do ialah masuk bilik dia, selak langsing, biarkan cahaya matahari masuk ke dalam bilik, kalau boleh kena dia. Tapi janganlah pula kalau lah tingkat dia tu menghadap kafe, menghadap mahalah lelaki ke, tebing-tebing mugi selok, nampak sengih, pocik depan tu. Tak boleh lah. So, ataupun ajak dia keluar. Tapi untuk depression patient, it's a struggle lah. Nak buka mata pun umpama berlawan di apa padang perang. Okay. Ini kan pula nak bangun dari katil. So that's why you boleh assist boleh ni. Ataupun you sendiri ada rasa dah macam tu, okay, please
keluar jalan-jalan sekejap, okay? Tarik ambil angin, buat macam Alice tadi kan, brisk walk after kerja kan. Tujuannya bagus tu, dia coping tu. Alright? And then walk in the park, berjalan. Bila berjalan tu confirm lah, okay? Ada good circulation. Bila kita berkurung dalam bilik saja ni pun tak ada good circulation, this is also a part kita punya serotonin. Okay, exercise. Alright, exercise ni, okay, selain daripada serotonin, dia keluarkan juga dopamin. Okay, siapa tahu exercise ni kita boleh buat bila-bila masa saja kat mana-mana je ke? When is the best time to do exercise? Bila waktu terbaik kita kena exercise? Siapa tahu? Pagi, petang, malam? Tak boleh sampai bila? Asal free? Siapa nak jawab? Awal pagi. Awal pagi, good. Kenapa awal pagi? Petang boleh? Malam boleh? Okey, siapa sebut awal pagi? Very good, bagus. Kenapa? Bila kita exercise, bukan saja hormon dopamin, serotonin yang keluar, tapi keluar juga noradrenaline. Noradrenaline dia buat apa bila dia keluar? Nah, ingat tak? Noradrenaline kalau dia keluar dia buat apa? Anyone? Dia akan menyebabkan kita jadi alert, kan? Alert. Jadi berjaga-jaga. Sebab tu bila kita ada orang yang tengah jogging, ngantuk dah tidur, berhenti sekejap, geng. Tu memang macam Arnab kan. Pertandingan berlari kau berhenti tidur. Arnab sangat kau. Tak ada kan orang yang jogging tiba-tiba mengantuk ni. Sebab tu bila kita exercise, kita akan jadi alert and awake. Sebab tu, kita tidak disarankan untuk exercise tengah malam ataupun 4 hours before you go to bed. Kenapa? So bila alert sangat ni, bila noradrenaline ni keluar, it take times untuk dia reduce balik. Kalau kata you exercise pukul 9 malam, apa jadi? Susah nak tidur dah sayang. Kan you jadi alert, awake ni. Susah nak tidur. So that's why kalau you exercise awal pagi ke petang boleh lagi. Okay. Bila noradrenaline keluar, you jadi alert, you bekerja pun rasa motivated je, rasa aktif saja kan. Lepas tu bila petang tu dah surut, dah letih-letih dia. Tidur malam pun lena, insya-Allah. Begitu. Okay. Alright. And then healthy diet. Makan secara sihat. Bab ni susah sikit. Kita sensitif bab makan dah. Nak makan secara sihat. Saya dulu, kalau pasien-pasien saya yang nak buat IVF, kita advise untuk turunkan berat badan, dia marah balik doktor. Saya turun dah lah doktor, nak turun banyak mana lagi? Sensitif bab makan. So that's why basically, kalau kita nak refer pada untuk weight management, refer pada fisioterapis, dia tak pergi. Kita refer pada diet pun tak nak pergi. So after that, my boss kata, Ti kau ambil lah, kau bagi diet counselling. So sebelum saya nak boleh practice diet counselling tu, saya pergi jumpa dengan geng-geng kawan-kawan saya yang dietitian, tanya macam mana. Saya practice pada diri saya dulu. Rupanya bukan nak ni kan. Makanan sihat tu lagi mahal. Tapi sebenarnya bila kita betul makan sihat ni, kita akan tengok. Kita tak rasa mengantuk, badan rasa ringan. So kalau boleh practice healthy diet in order to keep all these happy hormone. Okay, alright. And then endorphin pula. Painkiller hormone ataupun physical mass pain. Macam mana nak dapatkan dia? Kena ketawa. Banyakkan ketawa. Tapi kalau tengah dalam majlis pengkebumian, jangan tebing-tebing. Saya nak banyakkan gelak dekat majlis pengkebumian, tak boleh lah. So kena ketawa bila you happy. Banyakkan tengok cerita komedi ke, ikut you lah apa-apa kan. Alright? Ataupun the easiest way ialah eat dark chocolate. Dark chocolate je, bukannya dairy milk ke, bukan white chocolate ke, dark chocolate. Lagi bagus kalau without sugar. Kalau datang session dengan saya tengok yang gitu, memang saya stand by dark chocolate dah. Kalau ni memang saya bagi dark chocolate. Alright? Ataupun menangis. Sebab tu kalau ada kawan you nak menangis, jangan tahan, janganlah nangis. Jangan cakap macam gitu. Nangislah. Masya Allah. Kena menangis. Kenapa? Kita nak dia express, pesan.
Jangan suppress, jangan tahan. Okay. So that you boleh validate your emotion. Okay. Dia nangis puas-puas, lepaskan. Lepas tu kita lega tak? Dia tu menangis. Tapi janganlah menangis sambil balik marang. Okay. Ataupun yang ni hobi orang have. Use essential oil. Kalau ada yang living tu, pakailah bapak lah ni apa semua. Yes, it help. It help. Tapi it depend on you lah. Macam mana you boleh ni kan. Kalau tak ada cara ni, cara lain. Okay. Alright. Boleh to handle the stress. Macam mana nak handle stress? Senang je by hacking the happy hormone. Dah cakap tadi kan macam mana nak naikkan all the happy hormone. Begitulah. Okay. Alright. Setakat ni ada soalan ke? Ada. Alright. Okay. Macam mana nak handle stress? Get enough sleep. Dapat tidur yang secukupnya. Tidur cukup ni agak-agak berapa jam? Soalan ni sensitif. This is not my forte, tapi biasanya saya ni lah, biasa saya dengan ni, kita ni siapa nak have a guess? Siapa nak teka tiba kan? Siapa nak teka? Berapa jam sepatutnya kita consider sebagai tidur yang cukup? Berapa jam? 8. 8 jam. 8 jam. Any other questions? 5 hingga 8. Apa dia? 4? 5 hingga 8. 5 hingga 8. Alright, I like that answer. Okay, sebenarnya, okay, dia punya keyword kalau untuk enough sleep ni ialah bergantung kepada kualiti tidur. Misal kata, you dah tidur 8 jam. Kan? Tapi bangun tetap rasa penat. Rupa-rupanya you kerap terjaga, mimpi buruk kan. Mimpi kena tindih, rasa kena tindih apa semua. Okay, so kualiti tak good. Okay, saya ada kawan, dia memang tidur 4 jam je. Tapi dalam 4 jam tu memang dia tidur mampus, tidur mati. Balik bom pun tak bangun. Punyalah. Okay, kita nak tahu kita punya tidur yang in deep sleep ni, ialah biasanya kita tengok based on rapid eye movement. Tengok mata bergerak-gerak ni apa semua. So bestnya kau dapat orang yang tidur mati macam ni kan. Bangun rasa segar. Sebab tu kalau nak tahu kita dapat tidur yang cukup atau tidak, bila bangun tu kita rasa segar, to means that we have enough sleep. Okay. Saya juga ada kawan zaman undergrad dulu. Dia tidur 14 jam. Dan dia boleh untuk tak tidur for 3 night continuously. Dia tak tidur straight. Tapi bila dia dah tidur tu, alarm dia bunyi, satu bilik tu 4 orang, kuat punya bilik, semua dah bangun, dia tak bangun lagi. Jiran sebelah pun dah bangun pun dia tak bangun lagi. Nak kata kuatnya dia punya alarm tu, tapi dia tidur mati. So ni ada problem basically kalau this type of sleeping pattern. Okay, so 8 jam biasa standard 8-9 bagi, tapi janganlah kata nak cukupkan juga, kena kodor tidur kan, sebabnya nak cukupkan 8 jam. Tapi bila kita dah rasa ni tak perlu nak kodor, melainkan badan kita bagi signal. Memang mengantuk, memang penat, rasa ni sangat. So take fun. Bolehlah qaulullah tidur tengah hari sekejap kan, Nabi ajar benda tu, buatlah yang sunnah. Tak ada masalah pun, kan kelas ada break. Kalau tempat kerja, kat tempat kerja ni benda sensitif. Kalau betul break dalam tempoh pukul 1 sampai pukul 1. Okay, pukul 1 sampai pukul 2 tu kalau you tak boleh solat, you nak tidur sekejap tak apa. Tapi jangan jadikan, sebab saya pernah jumpa orang yang datang kerja wajib nak tidur kat tempat kerja. Dan waktu tu bukannya waktu break, lunch break tu. Lunch break dia makan je. Dia makan. Pergi tidur kan. Pergi mencari si ada ni apa semua. So please benda ni ethical, kena ni lah unethical to practice that way. Alright, okay, get enough sleep. Alright, exercise. Exercise tadi saya dah cakap dah, better untuk exercise pagi so that all the hormones yang keluar waktu you exercise ni will keep you motivate, buat you rasa alert and awake, rasa cergas sepanjang hari, so better pagi. Okay, alright. Be prepared for your task ataupun have a planner. Okay, alright. Bersiap sedia untuk tugasan. Esok ada apa, program apa. You dah get ready dah. You siapkan bag, you siapkan baju, kan dah iron baju, iron tudung, all the preparation actually boleh membuatkan happy hormone you step. Ataupun have a planner. Okay, catat. Hari ni ada apa, ada apa. Ataupun hari ni
nak buat apa. Kalau untuk kes-kes mental health, saya suka bagi mental health planner. Dalam mental health planner tu, kalau tanya student-student yang pernah attend session dengan saya, dia benda simple je. Benda simple saja, tapi yang perlu ada pertama ialah kita record fluid intake. Berapa banyak air kosong yang you minum. Bukan air manis, air kosong. Saranan KKM kena berapa gelas air kosong? Tahu tak? Berapa gelas air? 8 gelas. pandai. Allah, kalau saya boleh bagi aja lama dah saya bagi kan. Tak coklat saya bagi. Tapi tak nampak muka online. Nanti datang Kuantan boleh claim dengan saya. Okay. 8 gelas. Okay, 8 gelas. Satu gelas tu basically equal to dalam 250 ml. So kalau kata 8 gelas tu dalam 2 liter air sehari lah. Okay, so fluid intake main peranan dalam mental health. Sebab tu dalam mental health planner, saya akan minta student tanda. Hari ni dah berapa gelas yang you minum. Okay, lepas tu, dekat sebelah sini, yang paling besar, paling panjang ialah dia kena tulis to-do list. Apa benda yang dia rancang nak buat. Okay, even kalau nak ada student saya tu makan pun dia tulis. Sebab apa? Dia tak sempat makan. Kelas full. Kelas full. Berlari ni kena tulis makan. So berjaya makan tu yes. Actually bila you makan sebenarnya dopamine pun release. Okay. Dan ada student saya mandi pun ditulis dalam to-do list. Berdoa sangatlah mandi pun. Tak, you tak faham. Sebab ada orang dia suffer from physical illness. Okay, contoh orang yang ada psoriasis, mandi sakit, pakai sabun sakit. So that's why dapat mandi tu satu benda nikmat sangat. Achievement for them. Okay, sebab tu jangan gelakkan orang punya mental health planner sebab kita punya needs, kita punya keperluan tak sama. Okay, so dalam to-do list tu, dia buatlah benda simple kan. Hari ni rancang nak basuh baju, nak kemas katil, kalau kata student. Kalau mak-mak rancang nak lipat kain, aku dah nampak dah kain tiba-tiba. Okay, nak basuh baju, nak masak apa, okay, rancang. Tulis dulu rancang. Jadinya tidak tu tak apa. Lain kali, kemudian kira. Tapi bila you dah complete that task, you tanda right. Teng. By the time you tanda that, yes. Settle. Yes, settle. You sebut yes tu, mencanak-canak keluar dopamine. Okay, alright. And then, dalam mental health planner, saya tulis juga, saya minta student tulis dekat tu, ialah what is the quotation yang boleh motivate you, positive quotation you nak. So yang ni you carilah ayat Quran ke, Google sahaja ke, okay, tulis kat situ so that this word can inspire you. Okay, alright. Bawah dia tu kena pula tulis positive affirmation. Positive affirmation ni ayat sendiri yang dia reka. Tapi ada student memang dia find this task susah gila. Nak tulis apa ayat positif? What is the positive affirmation? Siapa boleh bagi contoh? Apakah satu ayat positive affirmation yang you all boleh bagi? Apa dia? Sorry, saya tak boleh tengok chat. Kalau ada dekat chat, anyone can tolong baca untuk saya. Some of the participants say that I am amazing. Apa dia? I am amazing. I am amazing. Yeah. Yes, very good. I am amazing kan? Ayat positif. Tak ada orang baca, use ni yang cakap kan? Alright, it's okay not to be okay. I am amazing. I am beautiful. Okay, itu positive affirmation. Tapi bila orang yang memang deplete serotonin, dopamine, memang benda ni satu persukaran untuk dia tulis. So that's why pada dalam sesi saya bagi pula list. Checklist what is ayat-ayat positive affirmation yang dia kena read loud and then boleh jadi kepercayaan dia selepas tu. Dia kena tulis okay, alright. Lepas tu, apa lagi dalam mental health planner yang you kena tulis ialah hari ini apakah 3 perkara yang you nak syukuri? What is the 3 things that you feel grateful for? Islam ajar kita untuk bersyukur. Mak Saleh ajar ada gratitude journal. Islam dah lama ajar kita je nak ikut Mak Saleh kan. Padahal Allah pasal ni dah lama dah.
Kena syukur. So that's why setiap hari kena cari apakah 3 perkara yang you nak syukuri. Tak semestinya benda yang grandios, benda besar-besar, benda kecil-kecil pun dah boleh jadi. Contoh, hari ni saya rasa bersyukur sangat sebab pagi tadi saya sempat minum susu as breakfast. Kalau tak rushing, tak sempat pun nak breakfast apa-apa. Hari ni saya bersyukur sangat kawan saya reply message. Kalau tak 3 tahun kemudian baru dia reply message. Benda yang simple-simple pun tapi you praktiskan untuk jadikan itu adalah satu kesyukuran untuk you. Tapi sebelum you ni nak tulis tu kena cakap dulu Alhamdulillah, thank you Allah is about 20 times. Lepas tu you tulis. Apa benda yang nak syukuri. Okay. And then the last one dekat dalam mental health planner saya tu, kita akan minta student identify overall mood untuk that day. Hari ni rasa apa? Okay, biasanya dekat saya punya mental health planner tu saya dah buat 3 emoji. The first one ialah sedih ataupun totally despair. Tengah-tengah ni tak ada perasaan, biasa-biasa je. Muka tak ada perasaan, yang mulut panjang gitu je kan. Alright, ataupun happy ataupun happy gila nak mampus. Excited, banyak full of energy lah maksudnya. Okay. So kena identify. So sama macam orang yang ada mood diary kan. So you akan, kenapa benda-benda ni, elemen-elemen dalam mental health planner ni penting sebabnya kita nak tahu hari ini apa aktiviti yang aku buat mempengaruhi mood aku. So kita boleh banyakkan that activities. Hari ini aku minum air kurang sebab tu aku rasa macam ni, aku rasa lemah. Biasanya benda-benda ni nampak simple tapi mempengaruhi kita punya mental. Alright? Okay, so eat in healthy way. So sama juga, ada saya cakap tadi, makan secara sihat. Kopi, kalau ikutkan fertility, sebab dulu saya dengan fertility for 11 years. Okay, you boleh minum kopi. Tak ada masalah, minumlah kopi. Tapi jangan exceed 2 cup daily. 2 cup, 2 cawan. 2 cawan equal to 1 mug. Okay, kenapa? Sebab caffeine intake boleh affect apa? Boleh affect kita punya reproductive system as well. Kalau kata orang yang ada ni, ada isu dengan fertility, dengan kesuburan. Okay. Kalau tidak, nak telan banyak-banyak boleh ke? Nanti tanggunglah. Sebab badan kita dia bagi signal kalau kata benda tu dah extreme. So you have to look for the signal. You kena faham. Kalau badan kita dah tak mampu tu, ke depan-pandailah kurangkan. Alright. Practice good breathing. Kena practice pernafasan yang bagus. Kenapa? Aku bernafas sekarang, apa bernafaskan? Kau tak bernafas dah lama. Okay. Good breathing ni penting. Actually, kita sekarang bernafas ikut mana? Kita tarik nafas ikut mana? Hidung kan? Inhale from the nose dan exhale pun from the nose kan? Okay, alright. Perasan tak kalau you tengok, kalau you ada kawan yang jenis yang type A behavior ataupun jenis yang grumpy, pongoh orang Kelantan kata bimecok backing. Okay. So you tengok, dia punya pernafasan macam shallow, macam cetek, macam pendek-pendek. Mudah tercungak-cungak. Okay. So orang ni mudah dapat stres. Type A behavior memang senang dapat stres kan. So that's why penting untuk kita practice good breathing. Okay. Kalau saya ada orang ajar deep breathing. Kalau pasal breathing dia banyak. Box breathing, square breathing, color breathing. Banyaklah abdominal breathing. Okay. Kena tahu purpose dia. Kenapa kita nak ajar relaxation breathing. Okay. Sebabnya otak kita ni ada part yang mengawal emosi. Limbik. Kan? Yang ni saya tak nak cerita lebih-lebih. Nanti akan ada slot dengan Dr. Nizam. Dr. Nizam akan talk about this. Okay. Cuma just nak cakap je kenapa saya highlightkan berkenaan practice good breathing ni. Sebab otak kita bila kita tengah stres ataupun feel emotional, that part dia akan mengecup. Dia kecup macam ni. Cuba you all buat tangan you macam ni kan. Ibu jari ni satu pihak, 4 jari ni satu pihak. So kita ada 2 pihak. Right? Ibu jari ni buat macam ni and then 4 jari ni genggam ibu jari. Okay, ibu jari cuba untuk lolos daripada genggaman 4 jari, 4 jari. Allah. So 4 jari ni cuba menahan ibu jari daripada lolos. Okay, sekarang lawan. Rasa apa? 1 lawan 4. 1 nak keluar, 4 tahan.
Susah tak? Sakit tak? Itulah yang otak kita rasa bila kita stres. Sakit. So that's why penting untuk you buat relaxation breathing so that you buka balik. Bila buka balik, you boleh bertenang so that you boleh berfikir cara yang sepatutnya untuk menyelesaikan masalah. Okay. Oxygen supply enough to the brain, baru dia terbuka. Sebab tu tujuan kita buat relaxation breathing. Yang ni pun I believe kita ada Dr. Pam after this. She will talk about dia apa semua. Cumanya saya boleh highlight kalau nak buat relaxation breathing, saya suka propose 3-5-7. 3 saat tarik nafas ke hidung, 5 saat tahan, 7 saat hembus ikut mulut. Buatlah dalam tempoh 1 ke 3 minit insya-Allah. Okey. Tapi sekarang di famous 4-7-8. Kalau engkau jadi yang semput, jangan tebing-tebing terus buat 4-7-8. 4-7-8 tahan lama. Tarik nafas 4 saat, tahan 7 saat, lepas tu hembus ikut mulut 8 saat. Oh tidak. Sebuat 3-5-7 dulu ataupun you buat square breathing. Square breathing, square is 4 segi kan. So keyword dia 4. Tarik nafas ikut hidung 4 saat, tahan 4 saat, hembus ikut mulut 4 saat, 4 saat, tahan lagi. Ini baru cukup 1 kotak. So you kena buat 4 kotak, barulah cukup 4 kotak sebagai for square breathing. Alright, boleh saya cakap cepat sikit. Ni. Alright, and then develop good social networking. So kita ni, no man is an island. Gitu Mak Saleh kata tak. So kita tak boleh jadi keresumbang. Kenapa? Sebab kita akan rasa alone, loneliness. Orang yang mengalami fasa loneliness ni sebenarnya memang happy hormone dah ke laut ke mana apa semua. Sebab tu penting untuk you develop good social networking. Kalau you tak ada kawan baik kat tempat kerja, kawan tempat kerja you toxic, cari tempat lain. Jiran you okey tak? Rasa sekarang jiran kita dah susah nak jumpa kan sebab kita kerja kan masing-masing, balik dah gelap dan ni apa semua tak jumpa. Weekend pula keluar sibuk nak pergi healing apa semua, tak sempat nak bersosial dengan jiran-jiran sebelah, jiran pun tak kenal kan. Right? So networking you ni dengan siapa? Ada tak kawan yang you boleh luahkan? Kalau tak ada kawan, ada kucing ke, ada pokok ke, bercakap dengan pokok bukan tanda-tanda gila. Pokok tu nanti subuh you pun dapat oksitosin. Okay. Telefon mak dekat kampung ke, kalau student tu kan, sebab nak tambah oksitosin. Tadi saya cakap physical touch. Kalau saya tak cakap in detail lah, kalau kata pasangan yang dah kahwin macam mana nak dapat oksitosin, ibu menyusu nak dapat. Tadi saya sebut pasal ibu menyusu kan. Saya sentuh sikit sorry, reverse sikit. Ibu menyusu kalau dia stres, milk production dia drop kan. So sepatutnya bila dia stres, ibu kalau stres gerakkan lagi menyusu. Sebab bila baby you breastfeed you directly, keluar oksitosin, you akan rasa release. Kena ingat kena simpan ada perception kalau aku stres lagi aku nak susukan anak. Lagi aku nak susukan anak. So milk production akan keluar balik. Malam-malam tu janganlah bagi susu formula. Lagi senang. Bila malam tu sebenarnya melatonin keluar banyak, anak akan lebih tenang bila you menyusukan pada waktu. Alright. So kenapa saya sebut tadi gitu? Kadang-kadang orang ingatkan physical touch saja. So untuk orang yang single, kalau you telefon your mom ke any other person yang significant in your life, you dengar suara tu pun dalam phone, boleh mengeluarkan oksitosin. Okay. Alright, kena faham benda ni. Okay, alright. Redesign your environment. Tengok meja study, kubal lembek. Aduh lah, nak study pun tak ada mood. Okay, sebabnya sepah gila. So that's why mungkin boleh kemas sikit ataupun nak ubah sikit-sikit. Kalau mak-mak kat rumah furniture ni nak ubah ke sini, nak tarik almari ni kat sini kan. Okay, so benda tu kadang-kadang boleh mempengaruhi kita punya mood juga. Ataupun online shopping, best kan online shopping. Lepas tu duit habis, stres balik. Sebab tu tips dari saya, kalau saya memang shopping, saya tak ada TikTok, saya memang tak ada ikut TikTok dan saya mungkin tak akan buat TikTok sebab saya tahu bahayanya tu nanti macam mana. Okay. So akaun Shopee saya tak letak akaun saya dekat tu. Saya letak akaun suami saya. So that kalau saya stres, saya tekan masuk kad, saya bayar kan. Tapi nanti husband saya akan tanya, ni tadi beli apa? Kita cakap lah, kita tak ada menipu dia sebab dia tahu kan. Okay. Selamat online shopping. Boleh jadi good and boleh jadi unhealthy kalau dah jadi bertukar jadi habit, jadi hutang pula kat kita.
Alright, okay. Any other coping mechanism? Okay. Selain daripada tu, boleh practice mindfulness. I believe that kat sini dah ramai yang tahu pasal mindfulness ataupun mungkin ada yang belum tahu lagi. Mindfulness dia eja sebagai MINDFULNESS. Satu je M, bukannya mindful. Kalau mindful, otak penuh. Regang, semua nak sumbat. Kalau semua otak penuh ni, berat tak? Beratlah kan. Berat dulu macam kepala tu tiba besar kepala badan kecil. Jalan sikit tumbang regang. Okay. So maksud mindfulness ialah dia lawan kepada mindless. Kat bawah tu kan, mindless. Mindless ni bukanlah tak ada otak. Tapi otak kosong. Otak yang fikirannya merayau-rayau. Okay. So maksud mindfulness kat sini ialah mindfulness maksud dia ialah you alert dengan keadaan sekeliling you pada waktu sekarang. Dan kita nak you practice mindfulness supaya you dapat relaxation. So macam mana? By optimum penggunaan sensori, panca indera. Panca indera kita ada 5 kan. So mindfulness activity biasanya aktiviti yang menggunakan kelima-lima panca indera kita ni. Okay. So mindfulness help us to manage stress by attending to our breathing, feeling, thoughts, bodily sensations and surrounding without judgment. Okay, the concept is being in the moment. Tak boleh judge. Okay, so kalau kata 5 panca indera tu, basically kalau grounding, the most basic technique dalam mindfulness. Okay, tengok sekeliling, apakah 5 objek yang you nampak. Okay, tapi syarat dia tak boleh judgmental. So waktu you tengah cari 5 objek tu, tiba-tiba nampak sampah. Wah, ada sampah. Siapalah bongok ni, bangang pergi buang sampah. Bila you judge, you tak relax. Kan? Macam mana nak relax, you dah judge ni. Okay? Sama juga, waktu you tengah cari bau kan, what is the two smell that you can smell? Tengah cari bau tu, kawan you kentut. Ya, wow, bau telur. Kan? Bila you judge, tak ni. So you just be present. Oh, ni bau badan kawan aku. Ini bau stokin Amira. Ni bau peluh. Begitu. Just ni. Kalau kata terhidu bau atau ternampak sesuatu yang tak elok. Okay? So kalau terjudge, bring back to the current. Enjoy what you have, what you see that time. Sebab mindfulness ni, dia ajar kita untuk jadi orang present time. Okay? Orang present time. Kita tak nak you jadi orang past time. Orang past time ni, dia banyak regrets in life. Kan? Kalaulah dulu aku tak buat benda ni. Kalaulah dulu aku tak masuk UiT, mesti benda ni tak jadi. So benda lepas dah tak boleh diubah kan? So bila kita banyak fikir benda dah lepas-lepas ni, kita jadi sedih. Sedih yang berkumpul ni yang boleh menyebabkan depression. Tu orang yang terlalu hidup di masa lepas. How about those yang terlalu hidup di masa depan? Those yang live in the future. Fikir kan, 5 tahun lagi, aku tak ada power nak kahwin dengan siapa. Contohlah kan. Kat sini semua tak fikir pasal tu lah. Okay. Ni nanti nak kerja apa. So bila you terlalu memikirkan masa depan, tanpa fikir apa yang you boleh buat sekarang untuk menghadapi masa depan, you akan banyak worries. You jadi anxious. So senang dapat anxiety. Sebab tu kita nak ajar you jadi be present. Jadi orang masa sekarang. Okay, contoh kalau zaman saya dulu, saya kecil-kecil dulu, orang yang lahir 80-an atau 70-an, dia kenal MacGyver. Kan? MacGyver ni orang yang memang bagi saya orang yang contoh paling tepat untuk kata practice mindfulness. Sebab dia orang waktu present time. Kalau dia ada masalah kan MacGyver, dia buat apa? Dia akan cari apa alat, apa benda yang dia ada dekat sekeliling dia tu yang dia boleh gunakan untuk dia hadapi masalah dia tu. So mindfulness macam itulah. Dia ajar otak kita, dia ajar diri kita untuk be present, enjoy the moment. Kalau ada masalah, apa yang ada dekat sekeliling aku ni aku boleh. Lebih kurang begitulah. Right? Okay, so any other coping skill, type of coping skill, yang ni saya tak boleh go one by one, saya just baca ni ya. Physical skill, contract and release muscle. You boleh buat progressive relaxation muscle kalau ada stress ball tu. Okay, stress ball sekarang murah je, boleh beli dekat Shopee. Okay, yang murah-murah saja, nak beli yang macam mana kan, bentuk pau ke apa semua tu. Sorry saya tak ada the one with me right now. Nak tunjuk macam mana demo sebab anak saya baru je pecahkan yang betul. Okay, nampak sangat ni kan setelah duk main. Okay, you compress 5 saat, 1, 2, 3, 4, 5, that stress ball. Lepas tu you release 5 saat. Tu buat balik, okay, macam squeeze 5 saat.
release 5 saat, this is 1 cycle. Okay, so buat sampai 10 cycle baru you berhenti. Waktu you squeeze tu, rasakan urat-urat saraf semua dekat sini tu. Rasakan semua benda tu. Okay, so contract and release masa pun, ini pun teknik untuk you release, nak turunkan adrenaline. Okay, squeeze something pun sama kan. Sekarang ada banyak benda-benda yang squeezy. Physical intimacy. Alamak, physical intimacy. Orang nak kahwin boleh. Kalau tak kahwin jangan, haram. Okay, right, exercise. Use fidget toy. Okay, build something. Buat Lego. Sebab tu budak kanak-kanak kan bagus. Kalau ada Lego kan, build out something. Distress tolerance skill. Imaginary evaluation. Visualization. Sorry. Okay, you bayangkan tempat yang you rasa selamat kat mana, tempat yang boleh buat you rasa bersemangat macam mana. Kalau kan tempat kerja ni kadang-kadang bila stres sangat environment, berhenti sekejap, take a break for a while, nak pergi toilet pun boleh. Saya selalu buat mindfulness dekat dalam toilet waktu tu je sekejap kan, nak take 5. Okay, so berhenti sekejap dekat dalam toilet, make sure toilet tu tak berbau ni, kalau tidak nanti terganggu pula dia punya ni, melainkan you tak judge. Okay, bayangkan tempat apa yang nak pergi. Kalau nak bercuti kan, tak lama nak bercuti, nak pergi mana, Maldives ke apa, so bayangkan tempat tu ada apa semua, tu pun boleh jadi coping. Sekejap je. Ataupun semayang. Kita kan ada break, semayang betul-betul, janganlah cakung. Cakung gerbang sekejap je kan. Alright, okay, semayang betul-betul sebabnya setiap rukun, setiap perbuatan dalam solat tu ada manfaat dia. Ada research on that. Okay, and then finding meaning or purpose, cari makna. Aku kerja dulu sini sebab apa? Cari duit semata-mata ke atau apa? Nak berbakti. Okay, finding meaning. Aku dulu ambil subjek ni, ambil course ni kenapa? Ambil psikologi sebab apa? Nak manage masalah sendiri ke nak tolong orang? Dua-dua. Lagi bahala dapat berganda kan. Tolong di sini, lepas tu tolong orang pula. Right? Then grounding technique yang saya cakap tadi lah, 5, 4, 3, 2, 1. What is the 5 object that you can see? What is the 4 object that you can touch based on tactile, based on sentuhan kulit? Okay, what is the 3 things that you can listen? What is the 2 things that you can smell? And what is 1 taste that you can feel on your butt taste? Tapi kalau tak ada diri rasa, sebab kita tak setiap masa makan dan minum, bila kita gerak-gerakkan lidah ni rasa plain saja, so you boleh gantikan dengan apakah satu emosi yang you sedang rasa sekarang. Kenapa? Sebab kita nak ajar you validate your emotions. Okay. And then relaxation actions, ada banyak. Radical acceptance, yang ni kena next session. Engage with distraction skill. Distraction. Tadi kan kata distraction ni, dalam terapis kadang-kadang kita memang galakkan. Ini tak setiap masa. Okay, engage with your pet. Screen time, sekali-sekala tengok phone, scroll social media, tapi kalau over screen time pun tak bagus juga. Clean, bersih. Ada orang bila dia stres, dia suka cuci toilet, dia suka kemas, ni lagi stres. Orang pun suka bila dia stres sebabnya rumah jadi cuci, rumah jadi bersih. Ada habit macam tu bagus. Right? Ataupun plan something fun. Rancanglah nak buat ni dengan bawang Rangers you. Sekali-sekala pergilah healing kan. Jomlah weh kita ni. Okay, plan something yang fun you nak buat. Tapi tak semesti benda yang grandiose, benda kecil-kecil pun boleh jadi a bit fun for you. Okay, participate in your hobby, gardens, okay, mindfulness macam saya cakap tadi. Alright, self-soothing skill. Saya ada masa lagi ke? Ada ni lagi ke? Alright, okay, saya cepat sikit ya. Self-soothing skill, deep breathing, processing skill. Okay, you don't have to worry if you want my slide. Saya boleh bagi kepada urus setia lah after this. Okay. And then, alright, so ayat Quran ni. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Those who believe and whose heart find comfort in the remembrance of Allah, surely in the remembrance of Allah do heart find comfort. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. So, kita kena percaya yang kadang-kadang kita ni diberi ujian sebab Allah nak uji keimanan kita, nak tahu kekuatan kita kat mana. Okay, so basically satu lagi ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, kan? Maksudnya Allah akan uji seiring dengan kemampuan kita. So kalau kita dapat ni, boleh rasa stres, okay, tapi jangan biarkan stres tu berlarutan. Okay, tak akan ada orang yang tak pernah stres. Nabi pun ada stres. Sebab tu kalau kes-kes depression, kes-kes anxiety, ayat Quran apa, surah apa yang boleh praktis ialah surah Ad-Duha.
You practice surah Ad-Duha, insya-Allah boleh release you from the depression and anxiety. Okay, alright. Okay, tu kata insya-Allah Allah uji tu bersebab. Okay, so kita kena conclusion. By understanding the difference between positive and negative stress and using coping strategy like exercise, mindfulness, and self-care to boost happy hormone, women can manage stress effectively and protect their overall well-being. Okay, so I think that's all from me. Ada apa-apa soalan ke dari floor ataupun saya dah habis masa moderator, saya bagi balik pada moderator. All right, thank you so much to our lovely speaker, Miss Siti Khadijah Bustaman, for such a very insightful sharing. So it is important to note that we need to manage our stress to live a good life, inshallah. So everyone will have a quick photography session and it will be taken by Brother Shafiq. So maybe you guys can open your camera so that we can make some memories together with Miss Siti, inshallah. Tak ada soalan Kena memang tak nak buka lah. Dah malam dah. Jadi kata sleep memang kena on time. Kalau tidak memang affect kita punya stress hormone juga. Right? Alright, everyone ready? 1, 2, 3. Smile. Second one. 1, 2, 3. Alright, lastly. 1, 2, 3. Alright. So as we wrap up, before we end our session, if you guys have any question that you guys want to ask, maybe you guys can feel free to type the question in the chat box. While waiting for that, I would like to remind all of you guys to fill in the form of attendance that have been sent in the chat box and also the evaluation form so that we can claim our start point and CTD for the staff.